Okay, Naim baca doa Naim sebab dah vaksin kan. Naim baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehlah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syurana min husaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap ya, ada orang masuk Okey. So, untuk hari ini kita akan buat kertas satu. Okey, pendedahan pada bentuk kertas satu. Okey, sebab macam saya katakan, kertas dua ni kamu dah biasa sebenarnya. Maksudnya, kamu boleh tengok pun soalan-soalan pasia. Memang macam itulah kertas dua dia. Okey, bentuk dia. Cuma dia adalah pembahagian soalan tu. Okey. Jadi kertas satu ni pun sebenarnya kalau kamu tengok kertas satu ni macam saya kata tadi dia sebenarnya bentuk kertas dua tapi bahagian A. Bentuk kertas dua tapi bahagian A. Jadi kalau kamu tengok bahagian A kertas dua tu okey macam inilah kertas satu. Cuma kertas satu sebelum ni kita tak ada pilihan. Kertas satu ni sebelum ni ada 25 soalan kamu kena jawab semua. Kali ni kita ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A 64 soalan. 64 soalan. 64 markah. Okey. Okey, bahagian B pula kamu kena jawab 64 markah. Betul lah, 64 markah. Okey, 64 markah. Bahagian B pula dia ada 18 markah untuk 2 soalan. 16 markah 2 soalan maksudnya satu soalan markah dia 8. Sebab tu saya kata manakala bahagian A-nya markahnya 5, 6, macam tu. So, tu yang saya katakan kertas satu ni macam kertas dua bahagian A. Jadi tak payah nak terkejut sangat lah. InsyaAllah okey punya. Okay. So, untuk hari ni saya akan bincangkan kertas satu untuk beberapa topik. Okey. Tadi awal-awal Dahlia ada minta topik log. Okey, tapi log ada sikit juga sebab saya dah ambil beberapa soalan. Dekat sini saya ambil untuk beberapa soalan. Okey. So ini kita SMK Bandar Tasik Puterinya warna putih. Tak apalah, biarlah kan nampak. Okey. So kita akan tengok dekat sini kertas satu. Okey. Ini kertas satu. Kalau awak tengok kat sini markah dia 3. Tapi dalam peperiksaan tak ada lagi markah 3. Markah yang ada adalah mungkin ini satu soalan. Lepas tu dia ada pecahan lagi lah. Di mana kertas satu markah dia mungkin 5 ke 6. Markah macam tu. Sekejap Okey, jadi kalau awak tengok kat sini soalan disuruh kamu lakarkan graf. Okey, untuk lakaran graf dia ada modulus. So awak ingat bila dia kata lakar, maksudnya dekat sini kamu tak perlulah nak buat untuk semua titik sebab dia lakar. Lakar dekat sini apa yang perlu kamu buat adalah ambil X yang paling kecil, ambil X paling besar dan kita ambil di manakah X untuk memberi jawapan Y-nya kosong. Macam tu. Jadi dekat sini apa yang perlu kamu buat ialah okey, kita akan buat alamak ada orang masuk jap Okey. Okey, saya tak buat slide show dulu sebab nanti ada orang keluar masuk. Saya buat macam ni dulu, nampak kan? Okey, jadi kalau dia nak suruh lakar, apa yang perlu kamu buat di sini adalah kita akan buat jadual ni. Saya akan ambil sini saya letakkan X, sini saya letakkan Y. Saya akan buat 3 kolom. Okey, ingat saya akan buat 3 kolom. Di mana kalau awak tengok kolom pertama apa yang saya buat adalah saya ambil nilai terkecil negatif 5. Ambil nilai terbesar 1, letak kosong dekat bawah ni. Macam tu. Okey, kenapa saya buat macam tu? Sebab ini graf ini adalah modulus. Bila modulus maksudnya graf itu nanti akan ada reflect, akan dinaikkan ke atas sebab dia modulus. So seperti biasa, you masukkan nilai 2 darab negatif 5.
Negatif 10. Negatif 10 apa ni? Tambahkan dengan 6. Negatif 10 tambah 6, awak dapat negatif 4. Negatif 4 keluarkan darab modulus dapat 4. 4 tolak 1, sini dapat jawapan, dapat jawapan 3. Okey, di sini jawapannya 3. Kemudian kita buat pula. 2 darab 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8. Modulus keluar pun tetap 8. 8 tolak 1, 7. Satu lagi kita akan ambil ni. Tengok sini yang ini. Ini you akan buat macam ni. 2x tambah 6 dalam modulus tolak 1 sama dengan 0. 2x tambah 6 akan jadi sini sama dengan 1 dalam modulus. Kekal dalam modulus. Jadi kita akan buat 2x tolak 6 sama dengan 1. Satu lagi 2x tolak 6 sama dengan negatif 1. Macam tu. So, you akan dapat 2x tolak 6. Sini x sama dengan 7/2. Yang sini awak tengok x sama dengan negatif 1. Ini awak tengok negatif 5. Okey, you akan dapat negatif 1 tambah dengan 6, you dapat 5. Negatif 1, betul lah, tambah 6, you dapat 5. So, kat sini x-nya adalah 5/2. So, kalau awak tengok dekat sini ada 2. Ada 2. Kenapa? Okey, kita tengok. Sekarang kita buat graf kita. Kita akan ada dekat sini. Okey, sebab dia akan reflect ke atas. Okey, kita ambil nilai y kita, x kita negatif 5. Okey, kemudian kita ambil sini x kita, kalau x kita 1. Kalau negatif 5, contoh kat sini saya letakkan 3. Okey, 1 ni contoh 7 saya letak di sini. Okey, bila saya buat kosong, kalau awak tengok 7/2 dengan 5/2, iaitu 3/5 dengan 2/5. Okey, 3/5 dan 2/5. Sebab apa? Kalau awak tengok kat sini, dia ada 2 tempat. Okey, sekejap saya cek balik sini. 1, 2 kali 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8 tolak 1, 7. Okey, sini tu 7. X negatif 5, Y-nya sini 3. Okey. Kemudian, kalau kita tengok dia ada 2 titik. Dia tengok dekat situ titiknya adalah untuk nilai 3/5 dengan 7/5. Okey, 2/5 dengan 3/5. Okey, kalau awak tengok graf ini dia ada tolak 1. Tolak 1, okey, kalau dia tak ada tolak 1, dia senang. Awak tak akan jumpa nilai x-nya pada 2 tempat. You tak akan jumpa nilai x-nya pada 2 tempat. Kenapa? Sebab kat sini kita akan, okey, saya buat contoh dulu kalau kita tak ada tolak 1. Kalau tak ada tolak 1, saya terus buat dia sama dengan 0, maka you akan dapat sini 2x tolak 6 sama dengan 0. So you akan dapat x sama dengan 3. Sebab bila dia kosong, you tak akan ada positif dengan negatif. Tak akan ada positif dengan negatif. Jadi kita terus dapat x3. X3 kita akan jumpa dia punya grafnya adalah bernilai paksi Y dia kosong. Okey, kejap saya ubah dulu soalan ni. Kenapa Saya tak? bagi dulu yang ini supaya awak. Cikgu. Ya. Kenapa tambah 3, kenapa tak tolak 3? Tambah 6. Mana? 2x tolak 6. Kenapa saya buat tolak ni? Allahu Akbar. Sekejap Adam dia punya ni mengelirukan. Sekejap terima kasih Adam. Sampai saya terfikir saya nak bagi contoh lain dulu. Okey, ini 2x tambah 6. Okey, terima kasih Adam. 2x, kenapa saya buat tolak tambah 6. Okey. So dekat sini awak akan dapat 1 tolak 6 negatif 5. So sini baru dapat negatif 5/2. 2x tambah 6 sama dengan negatif 1. So you akan dapat negatif 7/2. Okey, good. Barulah dapat. Saya sampai memikir untuk cari contoh lain. Negatif 7/2. Okey. Jadi contoh lain ni tak payah. Ini, okey, kenapa biasanya x tu kita akan dapat 1 je tau. Kenapa ini x dia dapat 2? Sebab graf ini dia telah dia ada berlaku tolak 1. Graf tu ada turun ke bawah.
Okey. So maksudnya X-nya dekat negatif 5/2 ataupun 2/5. Ada orang masuk lagi? Okey dah. Ni 5/2 iaitu 2/5, negatif 7/2 iaitu negatif 3/5. Okey, jadi lebih kurang dekat sini dan sini. Di sini. 2 ni. 2 ni untuk nilai X apabila Y-nya kosong. So dalam kes ini bila Y kosong kamu ada 2 nilai. Ada 2 nilai iaitu di sini negatif 5/2 dan satu lagi ini kosong ada negatif 7/2. Untuk soalan ini, nanti saya bagi lagi satu contoh sekiranya tak ada tolak kat luar ni. Tak ada tolak ni lebih mudah. Okey, jadi apa yang awak dapat di sini, you tengok dia tolak 1. Bermakna kat sini negatif 1, dia tolak. Walaupun graf ini dia dah reflect. Okey, graf ini dah reflect. Lepas dia reflect, dia tolak 1. Kan, kalau awak ingat tajuk trigonometri, kita lakaran graf trigonometri, ada graf yang dah reflect, dia tambah 1. Ada graf yang dah reflect, tolak 1. Jadi yang ini dia dah reflect, pergi ke paksi semua atas paksi X, tapi tiba-tiba tolak 1. Sebab tu graf tu akan ada juga di kawasan negatif. Jadi ambil pembaris, gariskan. Inilah graf yang awak dapat. Okey, dia tolak 1. Okey, so sekiranya graf ini tak ada tolak 1. Kalau dia tak ada tolak 1, awak tengok di sini. Okey, kalau dia tak ada tolak 1, dia lebih mudah. Okey, contoh dia ambil yang modulus dia saja tadi. Iaitu soalan tadi di sini dia bagi Y sama dengan 2X tambah 6. Y sama dengan 2X tambah 6. Dia bagi ratio daripada negatif 5, X sampai ke 1. Okey, ini graf kamu. Okey, kalau dia tak ada ni, tak ada negatif. Jadi kalau tak ada negatif, dia mudah. Ambil saja jadual X, Y, ambil 3 kolom. Kalau tadi saya kata ambil 3 kolom juga. Tetapi oleh kerana bila fx awak punya Y sama dengan 0, kita dapat 2 nilai X. Sebab tu kat sini ada lagi wujud kosong yang baru. Faham Tapi untuk soalan yang saya nak bincangkan ni, kosongnya 1 je. Sebab dia tak ada tambah, tak ada tolak dekat situ. So, you ambil X negatif 5, Y 1. Masukkan saja. 2 dah negatif 5, negatif 10 tambah 4, negatif 6. Reflect, you dapat modulusnya jadi positif 4. 2 darab 1, 2 tambah 6. Okey, 6. Jadilah 8. Yang satu lagi, 2X tambah 6 sama dengan 0. X sama dengan negatif 6 bagi 2 dapat negatif 3. Jadi pada graf kamu akan buat sini negatif 5, sini negatif 3, gariskan, sini awak punya 1, sini kosong. Pada negatif 5, contohlah sini 4. Negatif 5, 4. Pada nilai 1, dia kata 8. Contoh sini 8. Letak 8. Pada negatif 3, dia kosong. So, awak ambil sini, awak gariskan. Ini untuk Y sama dengan 2X tambah 6. Kalau yang tadi seolah-olah awak dah pantulkan. Tiba-tiba dia tolak 1. Sebab tu dia turun ke bawah. Kalau untuk soalan yang ini tadi, dah dipantulkan, dia tolak 1. Maksudnya graf tu turun. Bila tolak 1 sebenarnya, you akan injakkanlah bermakna daripada sini. Mula-mula kat sini kosong kan? Jadi dia negatif 1. Jadi kalau kita gunakan macam trigonometri yang kita belajar sebelum ni, bermakna tadi kosong, ini akan jadi negatif 1. Tu semua berubah. Negatif 8, sini akan jadi 7. Jadi dia naik ke atas. Macam itulah. Tapi lebih mudah kamu plotkan ikut yang macam ni terus. Ini kalau ada tolak atau tambah. Kalau tak, you akan jumpa 3 saja nilai kat sini X-nya. 1, 2, 3 nilai. Clear? Yeah. Okey. Julat yang sepadan. Julat yang sepadan. Julat tu apa? Range. Kan? Julat iaitu range ataupun image kamu. Okey, jadi julat dia awak tengok nilai paling kecil pada paksi Y. So, untuk soalan B, dia tanya julat, jawapannya akan negatif 1 Y
Okey, ni Y Y. Kemudian dia sampai ke 7. Itu julat. Maksudnya ambil nilai pada paksi Y paling kecil sampai nilai paksi Y paling besar. Nampak tak sini 7. Sedangkan tadi kita 8. Kenapa kita 8? Sebab asal dia. Kenapa jadi 7? Sebab kita tolak 1. Bila tolak 1, tadi 8 akan jadi 7. Boleh Okey, ini untuk lakaran graf. Kod lah ada soalan lakaran graf. Okey, kemudian kamu tengok seterusnya. Kertas satu lagi. Ini. Ini macam biasa awak carilah. Awak gabungkan fungsi gubahan Okey, kemudian awak tengok ini HG. Maksudnya apa yang awak dah dapat dekat atas ni, you nanti gunakan saja di bawah. Dan darat dengan setengah G. Okey, jadi dekat sini saya harap kamu betul-betul ingat. Bila contoh soalan saya, dia bagi kamu G dengan inverse of F. Okey. Lepas tu dia bagi lagi soalan F. F pun diberi. Soalan nak G. Jadi ini mudah. Awak susun je G inverse F dengan F. Cantumkan. F jadi first function. Masukkan dalam G inverse F. You akan dapatlah you punya G. Sebab F kuasa negatif 1 darat dengan F, you akan dapat nilai 1. Maka you dapat dia punya G. Ini iaitu guna konsep yang saya sonsangkan. Ambil huruf yang sama, sonsangkan. Saya katakan. Tapi kali ini tak perlu sonsang sebab dia dah ada dah. Sonsang dengan yang asal. Okay. Ini HG. Saya harap tak ada masalah untuk composite function. HG. G is your first function. You masukkan dalam H. Selesaikan. Dah dapat HG seperti pada jawapan 8X tolak 12 sama dengan setengah GX. Apa GX? Masukkan nilai ini, awak selesaikan. Awak dapatlah nilai 3/2. Kalau awak tak clear, awak bagi tahu ya. Saya mungkin tak terangkan detail untuk setiap soalan. Sebab saya ada banyak set soalan nak tunjuk. Okey, kemudian you tengok. Dia kata dia beri fungsi fx, diberi hx dengan keadaan ungkapkan. H dalam sebutan X dengan keadaan GF1 sama dengan 4. Okey, jadi dekat sini kita buat dulu GF1. GF. Okey, awak tengok dekat sini GF. So, you punya G dah diberi di situ. GF. F kita apa? 3X. Apa G kita? H tolak KX. X kita dah jadi 3X. Maka, you dapat H tolak 3KX. Ini dia. Okey, ini awak punya composite antara G dengan F. Soalan kata G14. GF14. Apa maksud GF14? GF ni, jawapan kamu, GF. Apa GF kamu? GF kamu adalah H tolak 3KX. Sama dengan 4. Dia kata, ungkapkan H. Jadi H sama dengan 4 tambah 3KX. Ini yang dimaksudkan ungkapkan. Jawapan terakhir, dia nak kamu ungkapkan H dalam sebutan KX. Macam itu. Dalam sebutan K, H dalam sebutan K. So, dekat sini awak jangan risau. Kalau ikutkan dekat sini, you tengok dia kata GF1 sama dengan 4. Jadi, kita dah buat kan. Apa maksud GF1? You masukkan GFX. X kamu dengan nilai 1. H sama dengan 4 tambah 3K darab 1. Maka, H sama dengan 4 tambah 3K. Ini yang dimasukkan H dalam sebutan K. Saya tadi terbuat ada X. Bila saya baca balik, soalan kata H dalam sebutan K. Bermakna tak nak ada X. Memang tak ada X sebab X dah digantikan dengan nilai 1. So, awak dapat. Ni dia jawapannya. H sama dengan 4 tambah 3K. Okey. Ni pun sama. F2. Awak buatlah F2. F3. Okey. Awak akan nampak. F2, F3 awak buat. F4 nanti awak akan nampak. Kedudukan dia macam mana. Okey. Yang ini songsang. GF3. GF3 jadi dekat sini, you tengok ni macam saya kata tadi. Soalan nak GF. Soalan nak GF3. Tapi yang kita ada F dengan inverse FG. Maksudnya kita tak ada G. Sedangkan saya nak G dekat sini.
Okey. Jadi inilah yang saya kata tadi. Kita tinggal susun je. F dengan inverse F, G. F dengan inverse F, bila bercantum, you dapat jawapan 1. Jadi 1 darab G, maka kita dapat G. Jadi kita akan ambil F. Inverse F kita adalah X tolak 2 per 2X tolak 6. Apa F? F kita adalah 2X. Apa X kita? X tolak 2 per 2X tolak 6. Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, kita dapat dah awak ini, awak punya FG masuk dalam F. FG masuk dalam F dapat jawapan ini. FG masuk dalam F, F dengan inverse F habis, maka dapatlah G. Maka inilah jawapan G kita. So, dekat sini sebenarnya nak cantik, you boleh faktorkan. Okey, kita boleh faktorkan. Kenapa? Dia 2. 2, lepas tu you punya X. X kamu adalah X tolak. Ya. Tolak 1. Bila Adam panggil, saya dah terperasan. Saya tak buat tolak 1. Okey. 2X. Ini X kita. So, kita tolak 1. So, yang ini you boleh simplify. Boleh permudahkan. You tengok sini 2. Okey. 2 ni boleh simplify dengan yang bawah. Bermakna sini, ini tinggal 3. Faham So, you dapat X tolak 2 per X tolak 3 tolak 1. Bermakna ini awak punya G. Ini awak punya GX. Okey? Ini awak punya GX. Soalan nak GF3. GF3. Jadi nak mudah, cari dulu F3. F3 adalah 2 darab 3 tolak 1. 6 tolak 1. F3 ialah 5. Jadi, kita dapatlah. Sekarang kita buat GF3. F3 kita dah dapat 5. Jadi, sebenarnya kita mencari G5. Apa G? G kita ialah X tolak 2. 5 tolak 2 per 5 tolak 3 tolak 1. 5 tolak 2. Negatif 3. Negatif 3. Negatif pula. Positif. Okey, 3 per 2 tolak 1. Jadi, 3 per 2 tolak 1, you dapat jawapannya adalah 1 per 2. Faham? So, kat sini, kena ingat konsep yang saya ajar banyak kali. G, F dengan inverse F, you dapat G. Sebab F dengan inverse F ni sebenarnya G, F, inverse F adalah 1 per F. Jadi, bila F darab 1 per F, dapatlah 1. Maka, G darab 1 dapatlah G. Guna konsep itu. Ingat, yang saya dah ajar kamu nak cari first ke, nak cari second ke, you gunakan konsep wujudkan songsangan. Okey. Okey, yang ini masih sama. You tengok dia bagi A dengan B. F-nya A dengan B. F3. F3 tu apa? Awak buatlah 2 kali. 2 kali pula. 3 kali. Kan? F maksudnya macam ni. F kuasa 2X. Maksudnya F dengan F. F AX tambah B. Okey, AX. X kita AX tambah B tambah B. Maka you dapat A kuasa 2X tambah AB tambah B. Ini adalah F kuasa 2X. Soalan nak F kuasa 3. F kuasa 3 bermaksud F kuasa 2 dengan F. Jadi F kuasa 2F. F kamu adalah AX tambah B. Okey. F kuasa 2 adalah A kuasa 2X. X kita ialah AX tambah B. Tambah AB tambah B. Kau AB kau. So, you dapat sini A kuasa 3X tambah A kuasa 2B tambah AB tambah B. Okey. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, soalan kata dia nak A dengan B. You ambil ni yang ada X. Yang ada X ialah A kuasa 3. So, A kuasa 3 sama dengan 8. Maka A-nya adalah 2. Okey, A adalah 2. Punca kuasa 3, 8. Jawapannya 2. Okey, dah dapat A2, masukkan kat sana. A kuasa 2. 2 kuasa 2. 4B tambah 2B tambah B.
Yang tak ada X sama dengan berapa? Sama dengan 7. 4B, 6B tambah B, 7B. 7B bagi 7B sama dengan 7, maka B dapatlah 1. Faham? Boleh? Boleh. Okey, dan seterusnya. Carilah kalau dia nak F berapa pun nak boleh gunakan konsep yang sama. Okey, diberi bahawa lengkung. Kita dah masuk pada kuadratik. Diberi bahawa lengkung ini dalam keadaan P ialah pemalar bersilang dengan garis lurus. Cari julat nilai P. Okey, bila dia kata dekat sini bersilang. Okey, so awak lakukan persamaan serentak. Iaitu you tengok ini ada Y, ini ada Y. So Y ini you masukkan saja dekat sini. Jadi you akan dapat sini adalah 3X tambah 5 sama dengan P tolak 2, X kuasa 2 tolak X tambah 7. So, awak selesaikan. Okey, sebab dia kata kat sini bersilang dengan garis lurus. Bila dia bersilang dengan garis lurus, diberi bahawa lengkung dengan keadaan P ialah pemalar bersilang dengan garis lurus pada 2 titik. Jadi ini cerita pasal apa ni? Pada 2 titik. Bermakna dia cerita pasal apa? Hello? Ingat tak? Apa dia? Adam? Dahlia? 2 punca kan cikgu? Harith? Lebih daripada kosong. Faiz? Tak ingat? Faiz? Yeah. Faiz ada tak? Ada. Apa cerita ni pada 2 titik Faiz? Yes. Yes. Yes, go. Apa dia Faiz? Tak ingat. Tak ingat. Ya, besok-besok. Yahoo, tak ingat. Yes. Siapa ingat? Ikmal? Ikmal 5D. Tadi nampak dia masuk. Lebih daripada ke cikgu? Ya, betul dah tu yang korang. Saya saja nak panggil yang lain. Okay. So first step ni you susun dulu Susun dulu. Jadi kat sini dapat P tolak 2, X kuasa 2 tolak X tambah 7 tolak 3X tolak 5 sama dengan 0. A apa-apa juga bersama dengan X kuasa 2. So your A adalah P tolak 2. B is your X lah. B-nya negatif X tolak 3X negatif 4X. So negatif 4. C-nya 7 tolak 5 adalah 2. Gunakan formula B kuasa 2 tolak 4 AC. 2 titik lebih besar 0. Masukkan B kamu negatif 4 kuasa 2 tolak 4 AC. Lebih besar 0. 16. So dapat 4 darab 2 8. 8 darab 2, 16. Sorry. Negatif 4 darab P, negatif 4P darab 2. Negatif 8P. Okey, negatif 4 darab negatif 2, 8. 8 darab 2, 16. Besar 0. Maka negatif 8P lebih besar 16, negatif 32. Ingat, bila kita bahagi dengan nombor negatif, tanda akan berubah. Maka P-nya dapat kurang dari 4. Faham? So ingat, first step you mesti tuliskan dia sama dengan 0 terlebih dahulu. Boleh? Okey, yang ni apa? Ni pun sama pada 2 titik berbeza. Bersilang pada 2 titik berbeza. Okey, awak buatlah yang ini. Okey, tengok soalan ini. Rajah menunjukkan gambar graf bagi fungsi kuadratik. Bla 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 bla. Okey, so sekarang soalan nak cari nilai N. Nilai N. Kalau awak tengok dekat sini, graf ini adalah kuadratik. Graf kuadratik yang senyum. So, persamaan ini sebenarnya Fx P per X kuasa negatif 2. Inilah. Okey, negatif 2.
So, you akan dapat sini negatif 2. Jadi, soalan tanya N. Okay. Soalan tanya nilai N. N ni, sebab graf ni kan graf kuadratik senyum. Bila dia kuadratik senyum, maka N itu akan sepatutnya berkuasa 2. Tapi dia duduk bawah. Jadi kita letak dia negatif 2. Negatif kalau naikkan jadi positif, maka graf kita adalah graf yang senyum. So N kita sebenarnya ialah 2. Jika fx sama dengan kosong dan hasil darab punca R, jika fx sama kosong dan hasil darab punca ialah R. Okey, hasil darab punca ialah R. Okey, kalau awak tengok hasil darab punca. Punca kita nak kat sini adalah negatif U darab dengan U. Okey, negatif U darab dengan U. So, you dapat puncanya, punca kita negatif U dengan U. Jadi, bila dia kata hasil darab punca. So, maksudnya hasil darab punca, kita dapat negatif U kuasa 2. Dia kata sama dengan R sebab dia bagi. Dia nak kamu nyatakan nilai P dan nilai Q. Okey. Dia nak P dengan Q. So, kalau awak tengok soalan dekat sini, kita nak susun dia. So, persamaan ini, yang atas ni, you punya fx ni, saya susun, saya akan dapat dia berbentuk P, X kuasa 2. Okey. Sorry. Sebab dia kuadratik So, kuasa 2 tambah Q, X tambah R. Jadi ingat, bila kita nak tentukan hasil tambah hasil darab punca, ini mesti jadi 1. So, saya kena bahagikan dia dengan P. Maka, saya punya sum of root saya adalah negatif Q per P. Saya punya produk atau hasil tambah saya adalah R per P. Tapi dekat sini, hasil darab kita dia kata R. Hasil darab kita dia kata ialah R. Jadi, kalau awak tengok dia nak nilai Q. Nilai Q dan nilai P. Jadi, R. Hasil darab yang kamu dapat di sini adalah R per P. Dia dah bagi hasil darab punca ialah R. Jadi, R bahagi R sama dengan P. Maka, P kita dapat 1. Okey. Bila dah dapat P kita 1, tengok hasil tambah kita. Hasil tambah punca kita adalah negatif Q per P. Negatif Q per P. Hasil tambah. Jadi P kita 1. Jadi hasil tambah punca kita kat sini adalah negatif Q. Negatif Q tu apa? Hasil tambah punca. Apa hasil tambah punca kita? Iaitu U dengan negatif U. Jadi bila kita tambahkan U dengan negatif U, kita dapat kosong. Jadi kat sini kalau awak tengok, kita sebab tu dia buat kat sini dia tulis jawapan 1. Jawapan 1 ni untuk jawapan P. Nilai P kamu. Nilai P kamu 1. Tapi nilai Q kamu sini kosong lah. Kenapa? Sebab awak tengok. Ini punca kita satu positif, satu negatif. Sebenarnya kita tak akan ada nilai hasil tambah punca. Kenapa? Sebab kalau contohnya hasil tambah punca kamu negatif 3 dengan 3. Ini punca kamu. So, hasil tambah punca berapa? Negatif 3 tambah 3. Kosong lah. Faham? Boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, ni pun masih sama. Okey, ini tajuk apa? Ini tajuk apa? Tajuk apa ni? Sukatan membulat. Ya, Sukatan nampak tu. membulat. Sukatan membulat. Sukatan membulat. Ini adalah soalan MRSM. Diorang punya peperiksaan pertengahan tahun baru ni. Samalah korang punya kambing. Saya ambil soalan ini untuk kamu cuba buat. Soalan kata Raja 3. Okay, show two circle. Okay, dengan radius R. KL are center of the two circles. Okay. Jadi dia kata radius dia R. Saya tunjuk je lah yang ni Okay, radius dia R. Bermakna sini R. Sini awak punya R. Semua ni adalah punya radius. Ini R, ini R. Okey. Kemudian dia kata MKN adalah 120. MKN 120. So sini pun 120. Sini awak tahulah 60. Sini awak tahulah 60. Okey. Calculate the area of shaded region. The area of shaded region. Okey. Cuba cerita kat saya, awak nak buat apa? Nanti saya teranglah apa yang awak nak kena buat. Tapi saya nak tengok apa yang awak boleh nampak. Apa dia?
luas bulatan yang melorek tu tolak dengan Kuat luas sikit bulatan. Kau puasa ke? Puasa apa kau hari ni? Ni Ah, luas bulatan yang melorek tu tolak dengan luas bulatan lagi satu. luas bulatan yang berlorek. Tolak dengan luas bulatan yang lagi satu tu. Saya Yang nak tak cari berlorek. luas bulatan, nak cari kawasan berlorek. Jadi kau kata luas bulatan berlorek. Yang bulatan berlorek tu macam mana? Sebabnya yang berlorek bukan bulatan ni. Dia macam mulut ikan. Tenganga. Yes, tapi asalnya bukan bulatan ke? Asalnya bulatan. Okey, kalau kau kata dia bulatan. Okey, lepas tu? Tolak dengan lagi satu Tolak lagi bulatan. satu. Tolak lagi satu. Okey, kalau bulatan tu tolak satu. Contohlah bulatan yang pertama ni dapat 200. Bulatan lagi satu ni kalau awak cari, tentunya pun 200 sebab dia radius sama-sama. Jadi kau dapat apa? Kosong. Markahnya pun kosong. Okey, lagi? Idea? Any idea? Cari. Terus cari. Alamak. Hilang terus. Hilang terus. Cari, hilang terus. Okey, cari. Luas KMLN macam mana? Apa yang sebutan dia? KM. KMN. Ke kiri ke kanan? Kanan. Kanan sini. Bukan. Kiri. Bukan. Habis tu? KMLN. KMLN. Okey. Jadi maksudnya luas segi 4 selari. Tak. Habis? Termasuk lengkuk L tu. Oh ni Sebab buat kan ni. 120. Oh tengah-tengah ni. Jadi bulatan tolak tengah-tengah ni. Tak, itu Habis? belum habis lagi. Pasal cari pula luas tembereng dekat KM dengan KN. KM ni luas ni. Cari luas ni. Okey. Jadi mula-mula kita cari luas apa Dam? Segi 4 selari ke? Bukan. Yang ini. Kita cari luas yang ini. Tengah-tengah ni Kita cari tengah-tengah ni Apa benda tu? Tak, yang ni tengah-tengah ni ke? Bukan. Kan dia ada R dengan R kan? Jari dia. KM dengan KN. KM dengan KN. Okey. So dia punya lengkuk tu MLN. Jadi engkau nak cari lengkuk dia L yang ini. Luas dia. Okey, jadi engkau akan ambil segi ni luas bulatan penuh. Engkau tolakkan sektor ni, namanya sektor ni. Ni sektor K. Sektor. Tapi tak habis lagi. Tahu. Okey, nanti. Sektor KMLN. Betul Adam? Yes. Okey, lepas tu kita tolak tembereng yang kecil ni, betul? Yes. Okey, jadi caranya macam mana? Carilah. Okey, tengok saya bertunjuk. Okey, idea ada dah. Okey, tapi memanglah ini dia macam agak rumit sikit Sekejap. Okey. Yang pasti bulatan memang akan ada keluar. Cumanya bentuk soalan tu lah kan. Takkanlah saya nak bagi tahu kau bentuk soalan tu macam mana kan. Okey. Jadi saya sajalah bagi soalan yang ni. Tak ada kaitan pun dengan esok. Tapi cumanya adalah tajuk bulatan ni. Sekurang-kurangnya dapatlah ketuk sikit kepala tu. Dah teringat-ingat sikit kan. Okey. Jadi betul. Awak cari dulu luas bulatan. Saya suka awak buat macam ni. Mula-mula awak buat. Cari bulatan. Bulatan awak akan tolakkan dengan sebenarnya awak tengok kita nak cari yang kecil ni. Kecil ni yang Adam kata tadi. Okey, kita ambil bulatan, kita tolak dulu sektor. Sektor yang mana iaitu sini K, M, L, N. Kita tolak ini. Dah tolak ini kita kena tolak tembereng yang kecil tu. Yang kecil ni saya buat gini. Ini sini M, sini K. Okey, ini Ini sebenarnya sama je dengan untuk yang bawah.
Jadi nanti kita darab 2 je lah yang ini. Mudah. So, luas bulatan, formula luas bulatan adalah pi r. Pi dia tak bagi apa-apa kat sini sebab soalan nak in term of r and pi. Pi r kuasa 2. Okey, ini bulatan. Tolak sektor. Sektor, formula sektor 1/2 r squared theta. 1/2, okey. So, 1/2 r squared theta. Theta kita 120 darab dengan pi per 100A T. Okey. So kat sini you akan dapat jawapannya. Maka jadi kat sini sebenarnya awak kena tengok kalau soalan tu bagi nilai pi, awak kena tukarkanlah pi. Tapi kat sini dia tak bagi nilai pi. Kenapa? Sebab soalan nak bagi jawapan tu dalam sebutan pi. Jadi bila awak dapat 120 bagi dengan 180, you simplify, you dapat kat sini sebenarnya adalah, so sini akan dapat pi r kuasa 2 tolak 1/2 r kuasa 2, yang ini 2/3 pi. Okey, biarkan dulu. Okey, biarkan dulu. You boleh potong-potong dah sebenarnya, nanti dulu. Jadi yang atas yang kecil tu sebenarnya macam mana nak cari kecil? Cuba cerita sikit. Nak yang kecil yang saya warnakan merah ni macam mana awak nak cari? Siapa nampak? Dia sebenarnya adalah sektor, awak tolak segitiga. Nak cari yang kecil tu sebenarnya awak buat sektor, awak tolak dengan segitiga. Okey, sektor dia apa? 1/2 R kuasa 2 theta. Tetanya apa? Tadi 120 kan? Jadi divide by 2, ini 60 darab pi per 180. Okey. Then awak tolak segitiga. Apa segitiga? 1/2 R kuasa 2 sin theta. Sin theta iaitu sin 60. Jadi awak tekanlah kalkulator dekat situ. Okey, maka dekat situ kalau awak tengok, bila awak selesaikan, you akan dapat untuk sin 60 ni, awak kalau awak tekan kalkulator nanti awak tak dapat dalam sebutan, you akan dapat perpuluhan yang tak boleh tukar pada pecahan. Jadi you kena ingat special angle. Special angle iaitu 60 darjah. Bila dia 60 darjah, kan sini ingat tak? Semua 60, then you divide by 2. Semua 60, sini 2. Sini 2 bermakna sini 1. Okey, sini 60 awak. Ini 30 awak. Jadi sin isoh. Opposite over hypotenuse. Sini adalah sek 3. Jadi opposite over hypotenuse dia adalah sek 3/2. So kat sini 1/2 R kuasa 2. Ini pi per 3. Tolak 1/2 R kuasa 2. Ini adalah sek 3/2. Apa yang saya buat di sebelah kiri ni, sebenarnya saya nak cari kawasan yang berlorek yang saya buat warna merah. Okey, dah dapat jawapan tu nanti saya darab 2. Kenapa saya darab 2? Sebab saya nak cari 2 benda tu. Okey. Jadi awak tengok kat sini saya boleh faktorkan 1/2 R kuasa 2 dalam kurungan pi per 3 tolak sek 3/2. Dia darab 2. Dia darab 2. Jadi ini habis. Okey. Jadi dekat sini awak akan tolakkan R kuasa 2 pi per 3 tolak sek 3/2. Tu dia. Dia panjang ni. Dia panjang sikit. Sekejap saya padam dulu yang ni. Sekejap Okey, so sampai sini kita tengok. Kita nampak ada R kuasa 2. Ada pi R kuasa 2. Yang paling senang ni kita ambil R kuasa 2 dululah. R kuasa 2. Semua ada R kuasa 2. Okey, ada R kuasa 2. Ini dengan ini kita boleh hapuskan. Jadi dalam kurungan kita ada pi. Kita tolak. Ni kan. Ni pi R kuasa 2. Yang ini R kuasa 2 ada pi. Nampak? Ini dengan ini dah sama. Kan? Nampak tak ni? Ini pi R kuasa 2. You tolak 1/2 R kuasa 2
2/3 pi. Jadi dua-dua ni habis. So kat sini saya keluarkan R kuasa 2. Bermakna yang sebelah sini ada pi per 3. Nampak? Saya faktorkan. Ini R kuasa 2 saya keluarkan. Yang first R kuasa 2 saya keluarkan. Sebab awak tengok dekat soalan ni, dekat jawapan awak yang terakhir semua ada R kuasa 2. Okey, sekejap Nampak? Ini ada R kuasa 2, ini ada R kuasa 2, ini ada R kuasa 2. Ada 3 benda ni semua ada R kuasa 2. Saya faktorkan. Keluarkan R kuasa 2. Untuk yang first tinggal pi, yang kedua tinggal pi per 3, tolak yang ketiga. Yang ketiga pi per 3 tolak set 3/2. Okey. Jadi kat sini awak akan boleh selesaikanlah. Ini akan jadi berapa? 2 2 pi. Awak boleh selesaikan sebelah dalam. So ataupun awak buat je tolak pi per 3 tambah tambah set 3/2. Okey. So R kuasa 2. Ni awak selesaikan sebelah dalam. Selesaikan sebelah dalam. Okey, tekanlah kalkulator. 1 tolak 1/3 tolak 1/3. Okey, itu awak punya pi. Saya dapat 1/3 kan. Ini 1/3 jadi pi per 3 tambah set 3/2. Inilah jawapan kamu. Faham? Cikgu, Ya. kalau kita buat cari luas MLNK, lepas tu MKLN punya sektor tu tolak dengan MKLN punya luas boleh? Untuk cari Okey, dua tangga mula-mula. garis. Okey, cerita mula-mula sekali. Macam mana? Gariskan M dengan N. M dengan N, okey. Lepas tu dia ada segitiga dua-dua. Okey. Lepas tu kira segitiga tu punya dua-dua, darat 2. Okey. Dapatlah segi 4 selari, betul? Lepas Okey. tu Ambil yang kecil-kecil ni darat 4. bukan. Lepas tu sektor KMLN. K M LN. LN, okey. Tolakkan dengan yang luas tadi. Dapat terus dua temereng. Bermakna kau dah 2 kali benda ni. Tadi kau dah cari luas segi 4 selari. Belum. Tadi yang kau sebut tadi yang segitiga. Tengok yang cikgu lukis tu. Segitiga darat 2 bukan segi 4 selari. Yang mana? Engkau kata segitiga K MN kau garis tengah. Okey, jadi kat sini akan ada segitiga. Begitu? KMN segitiga. KMN dengan MLN kan sama. So dah jadi dua segitiga tu kan dah jadi segi 4 selari. Okey. Pasal sektor yang kita dapat tu tolakkan yang kecil-kecil dengan ni. 4 selari tu. Tak, sektor yang besar ni. Tolakkan dengan yang selari 4 selari tu. Terus tolak dapat segi 4 selari. Sekejap saya nak ni. Saya cari conteng. Okey, maksudnya sekejap saya pergi buka tempat lain. Sekejap saya nak ambil soalan ni je. Tak boleh. Sekejap ya. Okey. Copy. Okey Adam. Macam mana Adam? Cikgu garis lah dulu yang KMLN ni kan? tu. Ni? Okey. Okey, lepas tu cari luas yang 4 selari tu. Okey. Lepas tu cikgu
cari luas yang KMLN punya lengkung, sektor dia. KMLN. Jadi engkau ambil macam ni lah. Betul? Betul. Okey. Jadi kalau ambil ini Lepas tu tolakkan dengan 4 selari. tolakkan dengan segi 4 selari. Dapat Dapat 2 terus yang 2 kecil. tembiring. Boleh? Sebab dia dapat 2 yang kecil. 2 yang kecil tu sebelahnya sebelah sini kan? Betul? Sama je kan? Sama dua-dua? je. Boleh? So boleh kan? Boleh. Okay. Okey. Okey. Ada apa soalan lagi? Boleh Okey. Ini sukatan membulat. Samalah. Sukatan membulat ni awak kena ingat. Formula mencari arc lengkung S equals to R theta. Bila dia formula dia ada theta je, ingat. You mesti tukarkan dia dalam unit radian. Okey? Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Ini masih sukatan membulat. Awak tengok. Dia nak cari apa ni? Cari perimeter tembereng belorik. Tembereng belorik maksudnya you cari panjang AB dengan lengkung AB. Panjang AB kita nak guna formula apa? Panjang S AB. equals to R theta. Apa dia? S equals to R theta. Okay, AB yang mana? Lengkok ke apa? Tak, yang tembereng. Yang chord. CHORD, chord. Tembereng kan bahasa Melayu? Chord. Yang tegak tu. Rentas, keratan rentas. Rentas Perentas. Perentas. Okay. Cos. Chord. A to B. Macam mana nak cari? Alamak, bateri. Cos. Okay, apa dia? A to B.